والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia Allah SWT maka kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah SWT pada malam ini. Alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi tajuk perbincangan kita tentang maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Baik tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita akan tengok tajuk tentang maudhu' ataupun maudhu' ini tajuklah, tajuk ataupun perbincangan. Apakah yang dibincangkan dalam maqasid asy-syariah ini? Okey. Jadi secara umumnya dalam maqasid syariah ini antara perkara-perkara yang dibincangkan samalah lebih kurang dengan apa yang kita pernah cerita dulu-dulu, ya, iaitu antaranya ialah menceritakan tentang hikamil ahkam, iaitu hikmah-hikmah hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahsia-rahsia syariat. Rupa-rupanya tuan-tuan, semua syariat Allah Ta'ala ni ada hikmah-hikmah tersendiri, ya? Ada rahsia-rahsia yang tersendiri. Cuma kadang-kala kita tak faham. Sebab apa tak faham? Sebab mungkin kita tak didedahkan, ataupun mungkin kita tak belajar. Kita belajar juga, tapi kita belajar benda lain. Contohnya kalau kita banyak belajar, yang paling banyak saya rasa yang kita belajar tentang apa dia? Fardu ain. Di mana-mana pun memang ada fardu ain. Kita belajar tentang akidah banyak, semuanya ilmu-ilmu itu bagus, ya. Tapi oleh kerana kita tak belajar ilmu maqasid syariah, maka kita tak fahamlah maqasid syariah. Mudah je, ya. Ilmu ni dia nak kena belajar, barulah dia dapat. Jadi ilmu Allah Taala ni terlalu amat luas, ya, terlalu amat luas. Dan apabila semakin banyak kita belajar, orang kata makin banyak kita belajar, makin banyak benda kita tak tahu. Bukan makin banyak kita tahu, banyak benda kita tak tahu, ya. Jadi inilah antara bendanya yang dibincangkan dalam maqasid syariah, iaitu menggali, mencari apakah hikmah-hikmah Allah Subhanahu taala dalam setiap syariat yang Allah Taala syariatkan ke atas kita, dan juga mencari rahsia-rahsianya, ya, dan juga mencari juga ghayat din. Apa tujuan Allah Taala maknanya mensyariatkan agama ini? Kenapa adanya agama Islam contohnya? Ini di antara benda-benda yang dibincangkan, di antara benda yang dibincangkan. Baik, selain daripada itu juga dalam maqasid syariah juga dibincangkan tentang masalih. Masalih ini apa dia tuan-tuan? Masalih ini benda-benda yang membawa kebaikan kepada umat manusia. Ya, ini antara tajuk-tajuk perbincangan dia. Masalih ni artinya maslahah. Yang kita sebut maslahah tu itulah dia. Masalih, cerita tentang apa faedah-faedah yang boleh diambil oleh manusia dalam setiap amalan dia, setiap apa ibadah dia dan sebagainya. Dan juga, ya, mafasid. Selain daripada kita cerita dalam maqasid syariah, ceritakan tentang masalah, kebaikan-kebaikan, ya, dan juga cerita juga tentang mafasid, keburukan-keburukan. Ya, keburukan apa keburukan? Semua benda syariah dalam syariah ni kenapa? Okey. Kalau yang baik pula masalah ni semua yang benda yang disyariatkan oleh Allah Taala. Artinya yang diwajibkan oleh Allah Taala semuanya baik. Ya, kita biasa cerita tentang solat. Apa kebaikan solat? Ya, contohnya. Okey, oleh kerana baru-baru ni kita baru saja lepas berkorban, maka malam ni kita cuba kupas sedikit, ya. Apa kebaikan ataupun hikmah ataupun rahsia di sebalik korban ini? Ya. Tuan-tuan, harta ni memang kita sayang, ya. Manusia secara umumnya dia sayang pada harta dia, ya. Tetapi apabila dia sanggup berkorban, artinya dia telah mencapai satu tahap di mana dia mengakui. Bila kita korban, sebenarnya kita mengakui bahawa, ya Allah, Aku tahu rezeki ni datang daripada Engkau. Jadi bila Allah Ta'ala tuntut kita berkorban, kita sanggup untuk keluarkan kita walaupun kita sayang. Saya balik kampung tuan-tuan, orang kampung biasa je, bukan banyak duit pun. Tapi
15 ekor juga dekat kampung tu. Korban tuan-tuan. Orang kampung je. Tapi kadang-kadang orang kampung lebih bersemangat untuk berkorban. Dia nampak benda tu besar. Korban satu benda yang besar. Kan? Yang masalahnya kadang-kadang orang yang makin kaya makin payah nak korban tuan-tuan. Tidak sinilah. Tapi ada juga orang kaya yang semakin kaya semakin kerikut tuan-tuan. Ada juga. Masa dia kaya dia makin kerikut. Tapi masa dia miskin, masa dia tak ada duit, lebih kurang dia sanggup pula korban. Dia terbalik pula tuan-tuan. Sepatutnya orang dah makin banyak harta, semakinlah banyak dia berkorban. Tapi kadang-kadang terbalik tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang dengan harta ni, yang saya tuan-tuan minta kaya dah lama dah, Tuhan tak bagi kaya. Apalah hikmah sebenarnya tu, ada maqasid juga tu. Kenapa kita minta kaya, minta jadi jutawan ya Allah? Doa betul tuan-tuan. Saya ikhlas cakap, saya ya Allah jadi aku seorang jutawan. Jutawan yang macam mana? Jutawan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, membantu umat manusia. Untuk tunai, untuk apa nama ni? Untuk korban di jalan Allah, untuk maknanya yalah, infak di jalan Allah Ta'ala lah, untuk berdakwah dan sebagainya, sebarkan dakwah. Sebab kita nak duit ni, nak kaya ni sebenarnya bukan untuk diri kita. Tapi Allah tak bagi. Allah tak bagi sampai sekarang pun tak jadi jutawan kita tuan. Tapi Allah Ta'ala bagi ikut lain. Dia bagi isteri ramai sikit pada orang lain. Dia bagi anak ramai sikit pada orang lain. Orang dapat 5 anak, saya dapat 15 anak. So mungkin itulah yang sesuai untuk saya. Harta ni mungkin tak sesuai kot, wallah alam. Mungkin Allah Ta'ala takut kita dapat harta banyak jadi jauh daripada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala tak bagi harta. Jadi ada hikmah dia, ada hikmah tuan-tuan. Ada hikmahnya. Kalau kaya, wallah alam apa jadi kita. Kadang-kadang yalah, kita nampak pada zahirnya baik, tapi pada hakikatnya bila kita dapat harta kita lupa Allah SWT, maka lebih baiklah kita redalah dengan kesederhanaan yang ada. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan boleh minta kaya. Boleh minta kaya, tak ada masalah. Sebab kaya ni pun sebenarnya antara benda yang bagus. Sebab dalam buku saya tulis, saya kata saya nak kaya sebab saya nak masuk syurga awal. Jadi orang berpelik, macam mana boleh masuk syurga awal bila kaya? Rupanya boleh tuan-tuan. Tapi syarat apa dia? Syarat yang pertama, harta mestilah diperolehi dengan cara yang halal. Nak kaya boleh? Boleh kaya. Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat kaya. Abdurrahman bin Auf sangat masyhur, sangat kaya. Sahabat-sahabat Umar, Abu Bakar semua kaya-kaya belaka. Kenapa perlu kaya? Sebab dalam setiap kehidupan kita perlu kaya tuan-tuan. Dia nak buat masjid perlu ada duit. Nak berhijrah, nak pergi haji kena duit. Nak korban kena ada duit. Nak keluar zakat kena ada duit. Nak hantar anak hari ni. Kami di USIM menerima pelajar hari ketiga ini mendaftar. Saya kebetulan sebagai pengetua dekat Kolej Kediaman Nilam Court. Ada dah sekarang kita dah daftar lebih kurang 600 lah termasuk hari ni pelajar yang mendaftar. So total pelajar akan mendaftar lebih kurang 1,200 orang. Pelajar baru dan yang hebat-hebat pelajar kita alhamdulillah. Hari pertama kita ada 200 lebih orang pelajar buat medik tuan-tuan, buat bidang kedoktoran, pergigian. Anak-anak hebat tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi nak hantar anak belajar kena duit tuan-tuan, kena duit. Tak ada duit, terpaksalah buat pinjaman. PT-PT nak duit juga. Jadi apa saja dalam kehidupan kita ni kita nak capai memang kena duit tuan-tuan. Kita nak beribadah pun kena duit. Tapi pastikan duit yang pertamanya kita dapat dengan cara yang diredai Allah, yang halal lagi bersih. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Itu syarat yang pertama. Nak kaya boleh. Itu syarat utama. Yang kedua, bila dah dapat duit, pastikan kita guna duit di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita banyak duit, kita belanja benda yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah enjoy sana, enjoy sini, buat benda haram, bawa perempuan sana, bawa perempuan sini, minum arak sana sini, masuk kelab sana, kelab sini, maka tak boleh kaya. Biarlah kita miskin, biarlah kita tak ada duit daripada jadi kaya, tapi lupa Allah SWT, buat maksiat pada Allah SWT. Lagi apa dia tuan-tuan? Nak syarat jadi kaya? Tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Selain daripada itu apa dia? Infak.
di jalan Allah. Berbelanjalah, bantulah masjid, bantulah surau, bantulah orang miskin. Kalau kita boleh lengkapkan ke semua syarat ini tuan-tuan, maka kita berhak dan patut jadi kaya. Dan kalau kita yakin boleh tunaikan segala tuntutan sebagai seorang yang kaya, maka layak kita jadi kaya. Carilah kekayaan tuan-tuan, kerana kita sebenarnya umat Islam, antara sebab kenapa kita mundur jauh ke belakang adalah kerana kita kurang harta tuan-tuan. Ya? Antaranya kurang harta. Jadi kalau kita banyak harta tuan-tuan, banyak benda-benda yang hebat-hebat yang boleh kita bina. Ya, kita boleh bina sekolah-sekolah yang bagus, boleh bina universiti-universiti yang bagus, boleh bina mahal-mahal tahfiz yang bagus, masjid-masjid yang bagus. Kita boleh sponsor pendakwah-pendakwah masuk dalam kawasan orang asli contohnya tuan-tuan. Sekarang ni orang yang masuk berdakwah tuan-tuan dibayar gaji oleh kerajaan. Gaji tak banyak tuan-tuan, 1,000, 2,000, tapi kena masuk duduk dengan orang asli dan sebagainya. Kalau orang yang tak kuat semangat tak tahan tuan-tuan. Kalau boleh kita bagi gaji yang besar. Walaupun dia pergi atas tujuan maknanya berdakwah, tapi dalam masa yang sama dia ada isteri, ada anak nak jaga dan sebagainya. Ya? Sebab tu kita tengok hari ni tuan-tuan, kenapa agama-agama lain kadang-kadang lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya orang asli. Sebab saya banyak terlibat dengan orang asli tuan-tuan, dakwah orang asli. Jadi antaranya ialah orang-orang yang bukan asli, orang asli ni, orang bukan Islam, dia masuk tuan-tuan, dia bukan berdakwah dulu. Dia tunjuk baik dulu. Dia bawa beras, yang bagi makanan. Dia tak cerita pun pasal agama Kristian dia. Ya? Dia pergi bagi makan dulu. Ya, selalu datang. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristian padi-padi masuk duduk bersama dengan orang asli tuan-tuan. Sanggup berkorban sampai sebegitu. Siapa? Daripada mana duit dapat? Daripada kumpulan-kumpulan dia lah. Adalah sponsor-sponsor dia. Jadi hari ni tuan-tuan, kalau kita banyak duit, kita boleh sponsor, kita boleh latih pendakwah-pendakwah untuk berdakwah, sebarkan Islam. Itu pentingnya duit itu tuan-tuan. Pentingnya jadi kaya. Ramai, semalam ada sahabat saya mendaftar, anak kawan berdaftar. Mak ayah dah tak ada, baru daftar, baru umur dalam 20-an, 20 macam tu. Lepas SPM tuan-tuan, 19, 20 macam tu. Tapi mak ayah dah tak ada, anak yatim piatu. Pak saudara jaga, pak saudara pula kerja lebih kurang je, gaji 1,000, 2,000 macam tu. So nak jaga anak saudara, macam mana tuan-tuan? Saya kata, ya Allah, kalau saya ada duit, saya sponsor budak ni. Kalau kita ada duit lah. Tapi masalah kita pun tak sebanyak mana ada. Itu kelebihan tuan-tuan nak jadi kaya. Sebab itulah kalau kita buat dengan cara yang betul, kaya ni sebenarnya lebih cepat masuk syurga daripada orang miskin. Sebab apa? Banyak benda-benda, bahkan di zaman Nabi SAW pun sahabat-sahabat yang miskin ini cemburu dengan sahabat-sahabat yang kaya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang kaya boleh buat benda yang sama macam orang miskin. Orang miskin boleh zikir, dia boleh berzikir. Orang miskin semayang, dia boleh semayang. Orang miskin boleh buat ibadah, bangun tahajud malam boleh baca Quran boleh, berdakwah boleh. Tapi satu benda dia tak boleh. Bila nak menderma, bila nak infak jalan Allah, bila nak bina masjid, bila nak buat satu benda-benda yang memerlukan duit, dia tak dapat. Kalah dekat situ. Iman sama kuat ni. Iman sama kuat tuan-tuan. Tapi di situ dia kalah. Maka dia mengadu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, macam mana kami ni? Rasulullah kata, maka setiap maknanya sendi-sendi kita ni, Nabi bawa apa lain. Tak apalah kamu tak boleh berderma, tak boleh nak infak, tak apa. Gunakanlah setiap anggota yang tubuh badan kamu ni. Sebab setiap tasbihah sedekah, kata Nabi. Ya? Maknanya kamu cakap subhanallah pun sedekah, dapat pahala sedekah juga tu. Ya? Kamu bertakbir dapat sedekah. Kamu berzikir dapat sedekah, baca Quran, semua dapat pahala-pahala juga. Tapi adakah sama dengan orang yang infak jalan Allah? Tak sama tuan-tuan. Tetap tak sama. Itulah kelebihan orang kaya. Sebab tu kita orang Islam ni, kalau kita nak maju, antara benda yang patut kita tekankan ialah biar anak-anak kita jadi kaya tuan-tuan. Ya? Nak kaya macam mana tuan-tuan? Nak kaya pertamanya, kalau makan gaji payah tuan-tuan. Sebab saya tahulah, sebab saya makan gaji, sebab tu tak kaya-kaya. Walaupun memang ada orang makan gaji kaya, tapi kebanyakan yang kaya orang berniaga.
Yang berniaga ini tuan-tuan as-sunnah. Tapi orang kita tak banyak yang suka berniaga. Tak banyak yang suka berniaga. Kenapa orang kita tak minat berniaga tuan-tuan? Sebab risikonya terlalu tinggi. Kita ada duit RM1,000 nak apa berniaga, boleh RM1,000 dah cukup. Contohnya kita buka kedai burger, apa kios tu, burger, mungkin RM1,000 dah cukup. Tapi adakah kita sanggup untuk duduk situ, berdiri kat situ, masak burger tu, bungkus? Daripada katalah kita start malam, ada ramai orang buat part time malam tuan-tuan. Start lepas isyak 9 sampai 11, pukul 12, pukul 1 pagi. Duit banyak mungkin adalah. Mungkin dapat RM100-200 satu malam, tapi sanggup tak? Itu masalah dia. Duit nampak ada, tapi kepenatan dia siang kerja lagi. Itu kadang-kadang orang kita tak tahan tuan-tuan. Selain daripada itu, berniaga-berniaga tiba-tiba mula berniaga keluar modal RM1,000, tiba-tiba PKP pula. Duit tu contohnya, duit kita, katalah orang biasa-biasa, duit RM1,000 tu pun pinjam, tiba-tiba bisnes tak jalan pula, tutup kedai, tak boleh buka. Risiko memang banyak tuan-tuan. Lepas tu orang putih kata apa? No risk no gain kan. Kalau kita nak dapat sesuatu dalam kehidupan kita, mesti ada melalui risiko-risiko yang tertentu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, seperti mana yang saya jelaskan tadi, tidak ada masalah untuk kita kaya. Tapi kaya biarlah berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh hukum syarak. Baik. Jadi berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, antara maudhu' yang dibincangkan dalam maqasid syariah ini ialah masalih. Tadi kita cerita tentang zakat. Kita cerita tentang udhiyah ataupun korban. Apa hikmah di korban ini? Seperti mana yang kita sebutkan tadi, bahawa korban ini adalah menggambarkan bahawa kita, walaupun kita sayang pada harta kita, bila kita korban, hati kita sanggup, kita telah menunjukkan bahawa rezeki itu daripada Allah. Bila Allah minta kita keluarkan sebahagian daripada harta kita sanggup keluar, kerana kita tahu ini rezeki Allah. Engkau yang bagi kepada aku ini rezeki Allah, maka engkau minta aku bagi. Tapi orang yang kedekut, dia rasa bahawa duit yang dia ada tu dialah yang usahakan. Betul manusia yang usahakan, tapi kalau tidak dengan izin Allah, buatlah apa benda pun, tunggang langgam pun kita tak akan dapat apa-apa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semuanya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha saja tak cukup. Dia kena ada juga doa. Doa saja pun tak cukup. Doa saja pun tak cukup. Doa memang perlu. Sebagai seorang hamba, kita wajib berdoa. Doa ni satu arahan Allah. Orang tak berdoa ni orang sombong. Orang tak berdoa ni orang tak sombong. Artinya dia rasa dia ada belaka dah, so dia minta buat apa. Contohnya macam itulah. Sebab tu berdoa ni adalah satu bentuk pengibadatan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa saja tak cukup. Contoh mudah tuan-tuan. Kita buat eksperimen. Katalah hari itu kita nak RM1. Tak banyak tuan-tuan, RM1 je kita nak hari itu. Kita duduk semayang daripada mula subuh berjemaah. Lepas sebelum subuh jemaah, lepas subuh kita doa, ya Allah, hari ini aku nak RM1 je. Bagilah aku. Kau mana cara pun tak kisah. Cuba tuan-tuan. Lepas tu solat duha, lepas tu duha pun doa lagi. Lepas tu hari tu kita tak kerja tuan-tuan. Kita berdoa, ya Allah aku nak RM1, bagilah ya Allah. Bagi ya Allah, agak-agak dapat tuan-tuan. Tak dapat. Tak dapat tuan-tuan. Try tak jaya. Tak dapat. So nak dapat macam mana? Kena ada usaha. Usaha macam mana? Yang paling mudah pergilah balik rumah, minta kat si Naling bagi duit RM1. Dapat? InsyaAllah dapat. Contohlah, ada usaha, kena ada usaha. Barulah Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Dia punya rule dia, peraturan dia, setiap apa yang Allah Ta'ala buat atas muka bumi ni, dia ada undang-undang dia. Dia ada undang-undang dia. Undang-undang Allah Ta'ala ialah apabila api itu dia membakar. Api itu tabiat dia membakar. Maka kalau kita pasang, kalau kena tempat yang kering, dia akan membakar. Itu
Itu rule dia, undang-undang. Ya. Kalau orang makan dia rasa kenyang, itu undang-undang dia, tuan-tuan. Ya, kalau mandi biasanya basah. Kecuali orang bercinta lah. Orang bercinta kata mandi tak basah kan. Kalau tidak dia akan basah. Dia akan basah. Itu rule dia, undang-undang. Dan orang yang berjaya ni ada undang-undang dia, kena ikut. Dalam apa saja benda dia buat ada undang-undang dia. Ya? Undang-undang dia apa orang nak berjaya? Pertamanya mesti kerja keras. Orang yang malas tak boleh berjaya, tuan-tuan. Dalam apa saja dia buat, dalam kerja dia ke, dalam bisnes ke, dalam apa belajar ke, kalau dia malas memang tak dapat, tuan-tuan. Itu rule dia Allah Ta'ala buat. Sama ada orang tu Islam, tak Islam, kalau dia buat usaha yang boleh membawa kepada kejayaan, dia akan berjaya walaupun dia tak Islam. Sebab tu kita tengok hari ni, orang yang bukan Islam pun dia berjaya lebih baik daripada kita. Sebab usaha dia lebih. Usaha dia lebih, maka Allah Ta'ala bagi. Pada siapa pun Allah Ta'ala bagi. Ya? Artinya kenapa kita tak kaya ini, tuan-tuan, cuba kita reflect balik. Kalau kita cuba tengok balik ke belakang. Ya? Kalau saya tengok ke belakang memang banyak silap saya buat. Itulah saya menjadi punca kenapa kita tak kaya. Ya, sanggakan saya tulis buku kenapa saya tidak jadi jutawan. Ya? Berkongsi sebab kenapa kita tak boleh jadi jutawan. Kalau kita balik belakang, kita boleh bagi, tuan-tuan, kita buat macam orang jadi jutawan, kerjanya, usahanya, maka ada kemungkinan besar kita akan jadi jutawan. Ya? Itu dia punya sifatnya macam tu. Sebab Allah Ta'ala buat semua ada undang-undang dia, ada peraturan dia. Ya? Ada undang-undang, ada peraturan dia. Baik, ada juga orang tanya, saya dah usaha macam-macam tapi tak berjaya. Macam saya lah, tuan-tuan, macam-macam, buat macam-macam tapi tak berjaya juga. Kenapa? Okey, dia ada dua perkara, tuan-tuan. Perkara pertama, mungkin usaha kita tidak sampai ke tahap yang sepatutnya kita berjaya. Kita dah usaha tapi tak sampai ke tahap dia. Jadi dia ada limit dia. Ya, dia ada limit dia. Mana kalau kita nak usaha, sebab setiap orang tu, tuan-tuan, kita kena faham, setiap orang usahanya kadang-kadang tak sama. Ada orang dia kerja sikit tapi hasilnya besar, lumayan. Itu bab lain. Itu bab rezeki Allah. Tapi bab usaha ni, kebanyakan kalau kita tengok, kalau kita kaji, orang yang berjaya semuanya ada sifat-sifat yang sama. Orang yang berjaya sama ada kaya ke, sama ada orang yang berjaya dari sudut pekerjaan ke, dari sudut apa saja pun, memang mereka berkongsi sifat-sifat yang hampir sama. Ya? Dia tidak malas. Orang yang berjaya dia tidak malas sifat dia. Kalau kita tengok zaman sahabat, zaman Nabi SAW, macam mana Islam berkembang. Hari ini kalau tengok dari sudut dakwah pun, kenapa zaman dahulu lebih pantas Islamnya berkembang? Kerana kesungguhan para sahabat. Sahabat tak malas. Ya? Sahabat bila syahadah je terus pergi cari. Selalu pergi jumpa, berdakwah, masukkan orang dalam Islam. Itu sahabat, sifat dia tak malas. Kerja kuat, tuan-tuan. Bukan doa. Doa itu memang kita perlu doa, tapi Allah Ta'ala juga nak tengok kita punya usaha. Nabi berusaha. Disebutkan di Makkah tu tidak ada tempat yang Nabi tak pergi berdakwah. Punya usaha Nabi. Sedangkan Nabi itu maksum. Nabi itu adalah kekasih Allah. Nabi ni kalau secara luar, secara mudahnya, apa saja Nabi minta Allah boleh bagi. Apa saja yang Nabi nak Allah Ta'ala boleh bagi, tak payah usaha pun. Tapi Nabi buat. Nabi berusaha. Nabi pergi berhijrah. Kenapa Nabi nak ajar kita bahawa setiap benda yang berlaku atas dunia ni kena ada usaha, kena ada pengorbanan. Barulah Allah Ta'ala bagi dia punya natijah dia, keputusan dia. Itu sudut dakwah, tuan-tuan. Jadi dalam masalah ni, dalam maqasid syariah ni, antara bendanya ialah tentang masalah. Baik. Kita pergi sekali lagi kepada korban tadi. Dia pergi sekejap dia pusing, tuan-tuan. Gitulah dia. Okey, baik. Antara benda yang boleh kita lihat daripada pengorbanan yang kita buat, korban yang kita buat, saya kasi dia tak tahu berapa dia punya satu bahagian. Kalau dekat kampus saya tu dalam 450, 500 macam tu lah, lebih kurang kan. Lebih kurang tu lah. Baik,
RM500 kita keluarkan untuk satu bahagian. Okey, kenapa kita korban? Antaranya untuk melihat betapa kita ini rezeki kita adalah milik Allah, dan bila Allah Ta'ala minta, kita akan bagi dengan senang hati, dengan redha, dengan gembira, seronok. Kita boleh memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa seronok, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita berkorban, tuan-tuan, sebenarnya dia menggambarkan kita apa dia? Kita sanggup, maknanya melawan nafsu kita. Sebab nafsu kita tak nak. Nafsu kita tak nak keluarkan duit, tuan-tuan. Nafsu sangat marah. Nafsu ni kerikut. Nafsu ni tak nak bagi kita keluar duit. Tapi kita lawan juga. Artinya kita telah berjaya. Bila kita sanggup keluarkan dengan keadaan yang payah, dengan sukar, kadang-kadang duit tak cukup, tapi tak apalah, tawakal Allah, kita buat rezeki. Itu seronok, tuan-tuan. Bila kita duit dalam keadaan tak ada, bukanlah tak ada sangat, ada, tapi kita rasa kalau kita belanja untuk korban ni, kita rasa akan terkesanlah bajet-bajet kita tempat lain. Kita dah set bajet setiap bulan berapa untuk ni semua sekali. Jadi kita bila sampai korban, kita pastikan juga tak apa, korban. Rezeki Allah bagi. Maka itu menggambarkan betapa kita ni, maknanya tuan-tuan sanggup melawan nafsu, maknanya melawan kehendak nafsu kita, dan kita buat kerana apa? Kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, itu untuk diri kita. Korban ini juga sebenarnya antara maqasid dia adalah untuk apa dia, tuan-tuan? Untuk memberikan kegembiraan kepada orang lain yang tak mampu. Kita walaupun kita rasa payah nak keluar, RM500 tu berat juga pada kita, tapi kita ada juga, tuan-tuan. Ada orang langsung tak ada. Ada orang berbulan-bulan tak pernah makan daging, tuan-tuan. Ada orang lama dah tak makan lauk, tuan-tuan. Ada makan nasi kosong. Ada orang berbagai-bagai. Tapi bila kita boleh keluarkan sedikit duit kita, kita keluarkan tu berkorban, maka hari itu mereka bergembira. Macam hari raya lah bagi dia orang. Kalau satu tempat yang korbannya banyak, mungkin 2 minggu, 3 minggu dia boleh makan daging, tuan-tuan. So hikmah dia apa dia? Hikmah dia memberikan kegembiraan kepada orang lain. Kerana itu adalah tuntutan Islam. Sebab apa? Sebab kita ni sebagai seorang Muslim, orang lain yang Islam, sama dia kaya atau tak, dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Walaupun bukan daripada mak ayah kita, tapi mereka adalah saudara kita. Saudara ni maksudnya apa, tuan-tuan? Saudara ni orang yang rapat dengan kita. Orang yang patut kita beri perhatian. Orang yang patut kita beri pertolongan. Mereka itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Tak boleh salah. Kalau kita kaya raya, tapi ada orang miskin di sebelah rumah kita, tak cukup makan, tak boleh, tuan-tuan. Itu kewajipan kita memberi makanan kepada mereka, memberi bantuan kepada mereka. Itu Islam. Sebab itulah bila Islam ini, sifat-sifat keislaman ini, ciri-ciri keislaman ini diterapkan dalam masyarakat, maka perkara pertama yang boleh kita ambil bila kita memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin, maka hilanglah rasa dengki, rasa nak marah, rasa tak senang hati dengan orang kaya. Itu maqasid juga, tuan-tuan. Hari ini kenapa ramai orang miskin benci pada orang kaya? Dia tengok orang kaya, tengok orang kereta lawa-lawa kan, pusing, tak nak tengok. Ni sombong. Sebab apa, tuan-tuan? Antaranya sebab sifat-sifat setengah orang yang kaya, bukan semua. Orang kaya, kalau dia kaya tapi dia rumah besar bukan main, tapi ramai orang miskin di tempat dia, kawasan dia, dia tak layan pun. Datang minta sedekah, dihalau je contohnya. Maka itu akan menimbulkan rasa tak senang hati. Okey, bila tak senang hati ni, tuan-tuan, dia ada kesan-kesan lain pula. Apa kesan dia, tuan-tuan? Ini tengok maqasid ni dia berkait-kait, tuan-tuan. Maqasid ni daripada korban saja, dia boleh menyelesaikan banyak masalah, dan juga kalau dia tak korban, dia boleh menimbulkan banyak masalah. Dengan korban tadi kita boleh rapat hubungan, rapatkan persaudaraan. Bila rapat persaudaraan, maka ada kasih sayang di antara orang Islam, orang kaya dengan orang miskin, ada persaudaraan, ada kasih sayang. Bila ada kasih sayang, dia akan maknanya menyayangi kita.
Bila dia menyayangi kita, maka dia tidak akan buat satu benda yang boleh menyakiti kita. Itu dia antara hikmah dia. Contoh tuan-tuan. Begitu juga kalau dia dah baik, pertama, tabiat orang baik ini dia tidak akan buat jahat pada orang yang buat baik dengan dia, pada kebiasaannya. Ya? Kecuali orang yang memang jahat lah. Orang yang jahat ni memang dia tak kira orang baik ke orang jahat, sama je. Memang pencuri contohnya, pencuri tak kisah. Memang dia memang pencuri, kerja dia. Ya, tapi pada kebiasaannya orang baik, dia tidak akan buat satu benda yang jahat kepada orang yang buat baik dengan dia. Pada kebiasaan, kalau orang biasa-biasa, kalau bukan tabiat dia macam tu. Begitu juga tuan-tuan, bila kita cerita tentang dakwah, kenapa perlunya ada hubungan yang baik antara orang yang kaya dengan orang miskin? Kerana orang kaya kadang-kadang dia sibuk dengan urusan-urusan dia. Dia nak berdakwah tak dapat. Contoh, ya, dia nak datang masjid pun kadang-kadang tak dapat, sebab sibuk dengan urusan-urusan bisnes dia. Contohnya. Jadi bila dia ada hubungan yang baik dengan orang yang dia beri infak, contohnya dia bagi bantuan. Okey bang, contohnya abang selalu ke masjid, ke surau, abang pergi berdakwah, tak apa, saya bagi duit ke abang. Saya tak mampu nak pergi berdakwah, jadi abang pergi. Dia dapat pahala tak tuan-tuan? Dia dapat pahala. Walaupun dia tidak berdakwah, tapi dia tetap dapat pahala. Kenapa? Dia infak pada orang yang nak pergi berdakwah. Nampak cantik hubungan dia tuan-tuan? Itu maqasid. Nampak cantik hubungan dia. Artinya dalam setiap hukum Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, memang dia ada masalah dia. Ada kebaikan-kebaikan, cuma kadang-kadang dia kena perhati, kena tengok, kena kajilah, kena duduk, kena tengok betul-betul, perhati, baru kita nampak kebaikan dia. Sebab kalau setakat contoh tuan-tuan, kalau kita tak bincang secara mendalam macam ni, mungkin kita tak rasa sangat. Korban lah, habis. Bagi daging kita ambil sebahagian, kita bagi, habis. Tak nampak. Jadi kebaikan korban kita nampak, oh dapat pahala, habis. Kat situ je. Tapi kalau kita kaji, Allah, hebatnya tuan-tuan. Hebatnya pensyariatan korban ini, ya Allah Ta'ala bagi dia semuanya berkait-kait sampai subhanallah, sampai itulah. Sampai dia boleh kaitkan dakwahnya dengan perkembangan Islamnya, dengan banyak benda sebenarnya tuan-tuan. Itu baru kita ambil salah satu daripada syariat Allah Ta'ala, iaitu korban. Baik, dalam ni juga tuan-tuan, dalam maqasid syariah juga akan dibincangkan benda-benda yang membawa keburukan. Ya, membawa keburukan. Apa saja yang haram mesti buruk, itu istilah dia. Benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mesti bagus walaupun kita tak suka. Macam zakat tadi lah. Zakat kita tak suka tuan-tuan. Zakat harta, perniagaan contohnya, kita kena keluarkan 2.5% zakat contohnya. Mula-mula tak banyak tuan-tuan. Kalau kita zakat kita, kalau katalah kita simpan duit simpanan lah, simpan 10,000, kita kena keluar 2.5%. Berapa tuan? 2.5% daripada 10,000. Berapa? 250 ringgit ke 2,500? Kalau 2,500 sudah 25% kan? Mana 250 ringgit, 10,000 tak banyak, boleh lagi. Kalau 100,000 dah jadi 2,500 kan? Kalau 1 juta 25,000 kan? Bila sampai 25,000 tu jadi besar tu. Walaupun dia daripada 1 juta. Tapi bila tengok nombor dia tu jadi besar tuan-tuan, jadi takut. Kecil-kecil ni boleh, sebab tu ramai orang yang di peringkat awal ni bayar zakat sampai peringkat banyak ni. Dia mula rasa kedekut, tak nak bayar. Contohnya. Jadi baik. Jadi masalah dan mafasid ni dia diceritakan oleh Allah SWT. Yang masalah ni benda yang kebaikan. Yang wajib mesti dia baik. Walaupun pada asalnya kita tak suka macam zakat tadi, dia baik. Kenapa? Dia banyak benda-benda yang kita tak bincangkan tadi tentang kebaikan zakat ini. Tetapi walaupun kita tak suka, tapi dia adalah baik, maka kita kena buat. Dan ada juga benda-benda yang boleh membawa kerosakan walaupun dia baik pada kita. Benda haram semuanya buruk. Tapi ada kebaikan tuan-tuan.
Ya, arak haram dan dia buruk. Tapi ada kebaikan, ada kebaikan. Apa kebaikan dia? Orang meniaga arak, dia kaya-kaya tuan-tuan. Dia buruk, arak haram. Tapi meniaga untung, kaya. Baik untuk dia, baiklah. Tapi berdosa lah. Berdosa lah, haram lah perbuatan tu. Tapi setengah orang tak kisah pun. Haram pun haram lah. Yang penting ada baik untuk dia. Contohnya. Ya? Baik tuan-tuan. Sekarang ni macam mana kalau sekiranya mafasid dan juga masalih ni bertembung? Mana yang baik dan buruk bertembung? Dalam satu benda yang dia buat, dia bertembung maqasid, dia punya masalah dengan apa nama ni, dengan mafasid dia bertembung. Saya buat contoh. Kita berjiran dengan seorang janda yang baru kematian suami dia. Contoh ni tuan-tuan Contohlah, contoh Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan duduk bersebelah dengan jiran yang janda, suami dia baru meninggal dunia dan janda ni sangat cantik. Contoh Jadi tuan-tuan dapat khabar janda ni nak bunuh diri kerana kesedihan yang amat sangat. Jadi atas kesedaran nak menyelamatkan janda ni, kita pun pergi ke rumah tersebut seorang diri. Okey tuan-tuan, menyelamatkan janda satu tuntutan syarak. Okey, kalau kes yang bunuh diri, bila kita pergi apa timbul? Apa benda yang kena lalu dulu? Pertama, kalau isteri kita tahu kita pergi rumah janda yang baru kematian suami, maka pertama kita berhadapan dengan fitnah yang pertama, isteri kita akan marah kita. Ya? Dan mungkin juga kemarahan tersebut boleh menyebabkan perceraian. Tuan-tuan Contoh. Jadi dalam keadaan ini dia bercampur tak? Satu perbuatan pergi dengan niat untuk menyelamatkan janda daripada membunuh diri, satu benda yang bagus. Tapi kalau dia pergi akan menimbulkan perceraian contohnya. Okey, boleh pergi ke tak pergi? Maka kena tengok yang mana lebih besar di situ. Adakah besar itu lebih menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada menyelamatkan perkahwinan contoh? Maka di situ menyelamatkan nyawa adalah lebih utama. Tapi balik kena ceritalah baik-baik kat isteri kita contohnya. Itu di antara contoh. Tapi dalam kes macam ni pula, kalau dia pergi contohnya dia nak pergi berdakwah, seorang janda yang sama, janda ni bila dah cerai dia jadi masalah. Minum lah, tak solat lah, dah mula duduk tutup aurat, dah mula tak tutup aurat. Maka kita ni sebagai seorang pendakwah lah, duduk sebelah rumah, rasa bertanggungjawab. Nak pergi berdakwah, niat lillahi ta'ala ni. Nak pergi berdakwah kepada janda yang comel ni, kerana dia dah berubah. Dia dah berubah. Kita niat berdakwah bagus tak? Bagus niat berdakwah. Masalah. Ini benda baik. Dakwah ni benda baik. Tapi kalau kita pergi boleh melibatkan fitnah yang besar pada kita, boleh menyebabkan bercerai-berai antara kita dengan isteri kita. Bahkan mungkin akan jadi fitnah, akan tersebar fitnah ini bahawa kita pergi nak buat maksiat dengan janda tu contohnya, walaupun kita seorang pendakwah, maka pada ketika itu kita tak boleh buat. Sebab mafasid dia lebih besar. Kerosakan dia, fitnah itu lebih besar daripada dakwah itu. Dakwah itu memang bagus, tapi oleh kerana dia bercantum dua ni, maka pada ketika itu kita tak boleh. Sebab apa? Ada kaedah mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil manafi', yang bermaksud mana menolak kerosakan, mana fitnah tu kerosakan lah, adalah lebih utama daripada mengambil manfaat. Bila dia bergabung, bila dia dua sekali serentak, dia akan menimbulkan dua kesan yang berbeza. Maka kita tengok kena tolak keburukan itu lebih utama daripada kita mengambil kebaikan itu. Walaupun dakwah itu baik, tapi dalam kes demikian, maka kita tak boleh mengutamakan maslahah, tapi kita kena tolak dua keburukan-keburukan yang mungkin timbul daripada perbuatan tersebut. Jadi itu kaedah yang disebutkan dalam syarak, tuan-tuan. Baik, ada juga benda-benda yang mafasid tapi dia halal. Benda mafasid tapi halal. Benda tak baik, contoh tuan-tuan mudah. Gula tuan-tuan. Gula ni harus tak makan? Harus. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan pergi jumpa doktor nasihatkan, pakcik, cukuplah gula ni.
Kalau pakcik makan gula, ada kemungkinan lepas ini pakcik akan mengidap penyakit darah tinggi, kencing manis yang sangat kritikal, dan ada kemungkinan akan membawa maut. Okey. Baik. Makan gula biasa, dia halal. Tapi kalau sehingga boleh menyebabkan kematian, maka pada situ maka haram makan gula, tuan-tuan. Haram sebab apa? Sebab kalau makan itu boleh menyebabkan kematian, artinya kita telah melanggar maqasid menjaga nyawa, hifzul nafs. Maka tak boleh makan gula, tuan-tuan. Saya dah sebulan insya-Allah tak makan gula. Ya? Alhamdulillah. Orang kata kalau tak makan gula ni, tuan-tuan, kita boleh mengurangkan berat badan. Alhamdulillah. Ya? Selepas sebulan saya turun 6 kilo, tuan-tuan. Antaranya tak makan gula lah. Jadi gula ni sebenarnya tidak bagus walaupun dia halal. Dia sudah ukur syarat tapi dia tidak baik untuk kesihatan kita. Jadi kalau boleh kurangkan, tuan-tuan. Ambil gula alternatif, stevia dan sebagainya, dia sangat bagus, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Kita dah masuk. Dah masuk. Okey, tuan-tuan. Oleh kerana waktu isyak pun dah masuk, ya, kita rasanya cukuplah sekadar ini perkongsian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tuan-tuan. Yang baik yang daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.